السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. Surah Al-Imran. Maka Tuhan memperkenankan doa dan amalan mereka dengan berfirman, sesungguhnya aku tidak akan mensia-siakan amalan sesiapa yang beramal di kalangan lelaki dan perempuan di kalangan kamu. Kamu bertolong-menolong di antara satu sama lain. Maka orang-orang yang berhijrah dihalau dari tanah air kerana perjuangan Islam, lelaki dan perempuan, yang dihambat dari kampung halaman mereka, yang disakiti dengan berbagai-bagai seksa dan penghinaan, yang terpaksa berperang sehingga ada yang dibunuh. Aku berjanji untuk menghapuskan dosa-dosa mereka dan berjanji untuk memasukkan mereka ke dalam syurga-syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ganjaran yang melimpah ruah daripada Allah. Sesungguhnya ganjaran Allah itu adalah yang terbaik. Jangan sekali-kali kamu tergoda dan terpengaruh dengan orang yang kesana kemari menentang Islam, dapat mengumpulkan harta benda yang banyak. Itu hanyalah harta yang sedikit sahaja untuk kehidupan dunia ini. Nanti mereka dihumbankan ke dalam neraka, dan neraka adalah seburuk-buruk tempat. Yang dihormati pengacara majelis, yang berhormat Ketua Dewan Muslimat Pusat, yang berhormat Suruhjaya PAS Negeri, yang berhormat Ketua Muslimat Negeri, semua pemimpin-pemimpin muslimat, hadirat dan hadirin yang dihormati sekalian. Terlebih dulu saya mengucapkan terima kasih kerana dijemput untuk majlis khusus bagi muslimat sahaja. Majlis yang seperti ini pernah diatur di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila kalangan sahabiyat radhiyallahu anhunna
meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadakan majlis khusus untuk mereka, jangan hanya untuk orang lelaki sahaja, majlis umum. Mereka mahu khusus untuk muslimat sahaja. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memperkenankan permintaan mereka. Apa yang kita buat pada hari ini adalah sebahagian dari kegiatan muslimat sejak angkatan pertama perjuangan Islam. Kaum muslimat ataupun wanita adalah sebahagian daripada peranan manusia di atas muka bumi yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak boleh berperanan menjalankan tugas dengan baik kalau tidak ada lelaki dan tidak ada perempuan. Kerana Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia itu bermasyarakat madani. Masyarakat madani dengan makna berhimpun, menjalankan kerja dan tugas dengan iman, ilmu dan akhlak yang mulia, dan membahagikan tugas di antara satu sama lain. Inilah firman Allah Ta'ala, Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha, waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menjadikan kamu daripada seorang lelaki, Nabi Adam, dan seorang perempuan, yaitu Hawa. Menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku kaum, supaya kamu bertaaruf, berkenalan dan berhubungan di antara satu sama lain. Menjadikan kamu melaksanakan tugas masing-masing, bertolong-menolong, bertukar menukar di antara satu sama lain. Yang paling mulia kalangan kamu ialah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala mendidik dan mentarbiah Adam dan Hawa, lelaki dan perempuan yang pertama, dihantar ke bumi menjadi rasul yang pertama, memimpin keluarga Adam bersama dengan Hawa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan manusia yang bertugas di atas muka bumi ini akan menghadapi cabaran-cabaran yang hebat dalam perjuangan untuk menegakkan agama Allah. Dalam masa yang ringkas, saya ingin sebut beberapa contoh sahaja. Nabi Musa alaihi salam, Rasul yang ditugaskan oleh Allah menghadapi kerajaan dan raja yang paling zalim dan sombong dalam sejarah manusia. Fir'aun yang zalim mengaku dirinya menjadi Tuhan. Kita melihat orang komunis mengatakan Tuhan tidak ada. Fir'aun mengaku dialah Tuhan. Sangat zalim, sangat kejam. Allah melahirkan Nabi Musa alaihi salam untuk menentang Fir'aun. Fir'aun yang diberi isyarat melalui ahli-ahli nujum yang dapat mencuri rahsia langit di zaman itu, mengetahui akan lahir seorang pencabar Rasul di kalangan Bani Israel, membunuh setiap anak lelaki yang dilahirkan, hanya membenar anak-anak perempuan sahaja, dibanci di seluruh kampung. Allah menjadikan di sebalik perjuangan Nabi Musa alaihi salam wanita-wanita, perempuan-perempuan, bermula dengan ibu Nabi Musa yang diwahyukan oleh Allah
menjaga Nabi Musa dengan cara yang diatur oleh Allah. Bukan saja mengandungnya, menjaganya di rumah. Allah mewahyukan supaya menghanyut Musa ke Sungai Nil untuk diserahkan kepada Firaun mengikut agenda yang diatur oleh Allah. Peranan kakak Nabi Musa alaihi salam, peranan permaisuri Firaun yang beriman kepada Allah, peranan pengasuh putri-putri Firaun yang beriman kepada Allah. Dan akhirnya Allah membinasakan Firaun dan bala tenteranya. Peranan seorang ajuz Bani Israel, perempuan tua Bani Israel, setelah Nabi Musa mengarahkan Bani Israel membuat persediaan untuk berhijrah meninggalkan negeri Mesir, tiba-tiba mereka tidak jumpa jalan. Lalu diberitahu oleh seorang kalangan yang tahu sejarahnya bahawa Nabi Yusuf alaihi salam mewasiatkan supaya dibawa jenazahnya bersama untuk berhijrah. Yang tahu di mana jenazah Nabi Yusuf ialah seorang wanita tua Bani Israel. Dicari wanita itu, lalu dia mempertaruhkan dirinya untuk mengaklumkan di mana letaknya kubur Nabi Yusuf dengan janji syurga yang dijamin oleh Allah. Peranan seorang wanita yang membawa kepada mereka menemui jalan untuk berhijrah, berakhir dengan Firaun dan bala tenteranya dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah sejarah Nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang pertama masuk Islam setelah baginda Muhammad SAW dilantik menjadi Rasul ialah Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, yang menyumbangkan hartanya, dan orang yang pertama gugur syahid dibunuh ialah Sumayyah radhiyallahu anha. Dan seterusnya Allah Subhanahu wa taala menggerakkan Rasulnya supaya menegakkan Islam itu dengan dua pendekatan. Yang pertama dakwah, yang kedua politik. Dakwah mengajak manusia kepada Islam, menegangkan kebaikan Islam, berhujah dengan cara yang baik, tidak memaksa sesiapa, ajak masuk Islam. Yang kedua berpolitik, mestilah menegakkan negara. Kerana Islam berbeza dengan agama-agama lain. Islam adalah ad-din, bukannya agama sahaja. Islam adalah ad-din, bukannya religion yang dipahami oleh Barat. Islam adalah ajaran yang menyeluruh. Bagi membolehkan seluruh ajaran Islam ini dilaksanakan, mestilah ada negara yang berdaulat mewajibkan politik. Ketika hendak menegakkan negara, wajib dilakukan hijrah. Apabila Mekah tak diizinkan menjadi tempat yang pertama bagi negara Islam, maka Nabi SAW mengadakan bai'ah dengan pemimpin-pemimpin Madinah. Bai'ah politik, janji setia untuk perjuangan, yang dikenali dengan Bai'atul Aqabah, di mana dalam Bai'atul Aqabah ini melibatkan bukan sahaja pemimpin-pemimpin lelaki kalangan Ansar, melibatkan dua orang pemimpin muslimat kalangan Ansar. Mereka diminta berikrar dengan bai'ah perjuangan untuk menegakkan negara. Bai'uni ala sam'i wa ta'ati bin nasyati wal kasal, wa ala nafaqati bil usri wal yusr, wa ala al-amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, wa ala an taqumu fillah wa la ta'khudhukum fillahi lawmatu la'im, wa ala an tansuruni
wa tamna'uni idza qadimtu ilaikum mimma tamna'una minhu ahlikum wa amwalakum falakumul jannah. Aku minta kamu berjanji, yang pertama mentaati perintah dan arahanku di masa rajin dan panas. Yang kedua, bersedia untuk menyumbangkan harta, derma di masa senang dan susah. Yang ketiga, menyuruh kepada yang baik dan mencegah kemungkaran. Yang keempat, berani untuk menyatakan yang hak tanpa peduli celaan orang dan penghinaan orang. Yang kelima, bersedia untuk mempertahankan Islam sebagaimana mempertahankan keluarga dan harta benda. Inilah bai'ah yang diminta kepada pemimpin-pemimpin utama di dalam perjuangan Islam yang awal, membawa kepada tegaknya sebuah negara yang membawa risalah rahmat yang dinyatakan oleh Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami utuskan engkau wahai Muhammad malaikat membawa rahmat kepada seluruh alam. Rahmat kepada seluruh alam, termasuk alam itu wanita dan muslimat. Di zaman jahiliyah, bukan saja jahiliyah Arab, termasuk jahiliyah Parsi, jahiliyah Rum, jahiliyah Cina, jahiliyah India, jahiliyah Mesir, dan lain-lain, meletakkan wanita di tempat yang sehina-hina. Orang-orang Arab membunuh anak perempuan hidup-hidup kerana dianggap orang perempuan tidak ada peranan bagi mempertahankan kabilah dan keluarga. Hanya menyulitkan sahaja. Bila dapat anak perempuan lebih suka dibunuh. Di Parsi dan Rom, kaum wanita dianggap sebagai barang-barang dagangan. Di negeri Cina dalam sejarahnya, wanita boleh dipertaruh judi kalau sudah habis wang. Di India, wanita dibakar dengan suami bersama meninggal dunia. Ini zaman jahiliyah. Islam telah memartabatkan wanita di tempat yang setinggi-tingginya. Wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah innallaha 'azizun hakim. Dan orang-orang yang beriman lelaki dan orang-orang yang beriman perempuan, mereka bertolong menolong di antara satu sama lain, menyuruh kepada yang baik dan mencegah kemungkaran. Mereka mendirikan sembahyang, hubungan dengan Allah, menunaikan zakat, melaksanakan ekonomi yang adil, mentaati Allah, patuh kepada Islam yang menyeluruh. Mereka itulah orang-orang yang akan dapat rahmat daripada Allah. Dan Allah itu maha perkasa, lagi maha bijaksana. Islam yang ditegakkan telah berjaya menakluk dunia, menguasai dunia, membina tamadun yang melibatkan lelaki dan perempuan, melibatkan semua orang Islam. Di samping kaum muslimat dengan tugas tarbiyah dan mendidik, menjaga rumah tangga, dalam masa yang sama mereka terlibat dengan urusan masyarakat, politik dan ekonomi yang tidak menjejaskan di antara satu sama lain, mengikut pembahagian yang ditetapkan oleh Islam. Tamadun Islam bukan saja melibatkan orang lelaki, termasuk melibatkan orang perempuan. Sebagai satu contoh, di zaman Khalifah Harun al-Rashid, zaman kerajaan Abbasiyah, yang melaksanakan projek bekalan air bersih yang pertama. Bekalan air bersih yang pertama zaman Khalifah Harun al-Rashid, membina empangan di lembah Hunain untuk dikumpulkan air hujan dengan sebanyak-banyaknya. Kemudian disalurkan bekalan air bersih kepada jemaah haji. Yang mengepalai projek empangan ini ialah
Permaisuri Zubaidah rahimahullah, Permaisuri Harun al-Rashid. Kita kenal Harun al-Rashid masa mengaji sekolah Melayu dulu, zaman orang putih. Harun al-Rashid seorang khalifah Islam yang bodoh, yang ditipu oleh Abu Nawas. Itu diajar kepada kita. Itu cerita bohong, cerita mengarut, menghina peranan pemerintahan Islam. Islam membina tamadun yang sangat hebat, melibatkan lelaki dan perempuan. Bahkan Islam melibatkan wanita di dalam perjuangan politik 1400 tahun. 1000 tahun mendahului dunia barat, mendahului negara barat dalam amalan politik. Kita melihat dunia barat hari ini yang kononnya berbangga membela hak-hak wanita persamaan, sehingga hari ini mereka tidak boleh memertabatkan kaum wanita. Di negara barat, wanita lebih laris dijadikan barang-barang untuk iklan. Yang nak dijual sabun yang ditayang wanita, yang nak dijual kereta yang ditayang wanita, yang nak dijual kain yang ditayang wanita. Ini peranan wanita yang ditunjukkan oleh barat. Sehingga hari ini malangnya banyak wanita tak sedar diri dalam masalah ini, tidak sedar kemuliaan dan martabat yang diberi oleh Islam. Kita tidak boleh mengubah keadaan ini, melainkan kita kembali kepada Islam. Islam yang datang ke alam Melayu ini adalah Islam yang sempurna, Islam yang memerintah negara. Kenyataan sejarah, hukum Islam diamalkan di Terengganu tahun 1000 Masihi bersamaan tahun 700 Hijrah melalui batu bersurat. Di Melaka lebih kurang itu juga, sehinggalah Melaka jatuh tahun 1511 ditaluk oleh Portugis. Terengganu jatuh 1928. Terengganu adalah negeri yang pada akhir dijajah. Melaka yang pertama 1511, Terengganu 1928. Negeri yang pada akhir dijajah oleh British. Selepas itu kita dijajah sehingga kita merdeka. Sehingga hari ini, apa jasa pemerintah zaman penjajah dan zaman selepas merdeka? Tidak boleh memertabatkan umat. Di zaman pemerintahan Islam di Melaka, perkataan Melaka adalah Malaka, pertemuan pedagang-pedagang rantau ini. Melaka ialah pusat kerajaan yang hebat, menguasai ilmu, menguasai tamadun. Kenyataan sejarah bagaimana undang-undang Melaka dicatat secara bertulis memerintah masyarakat majmuk. Ada undang-undang untuk orang Islam, ada undang-undang yang tidak dipaksa orang bukan Islam. Orang bukan Islam pulang kepada kamu. Kamu nak masuk Islam, tak mau masuk Islam. Kamu nak pakai undang-undang Islam ataupun undang-undang adat kamu, sila. Dia beri pilih. Ini undang-undang Melaka. Dicatat almarhum Profesor Ahmad Ibrahim menulis sejarah ini dalam satu kertas kerja beliau. Profesor Ahmad Ibrahim, Syekh Kuliah Undang-Undang UIA, adalah ahli PAS daripada Singapura. Ahli PAS dari Singapura. Pernah catat dalam kertas kerja beliau, menunjukkan bahawa Islam pernah memerintah masyarakat majmuk, termasuk di Terengganu ini. Wujud keamanan yang dirasakan oleh rakyat. Apa yang kita dapat selepas penjajah datang? Rakyat diperhambakan. Selepas kita mencapai kemerdekaan, macam penjajah juga. Sekadar boleh makan, sekadar boleh hidup, sekadar boleh buat ibadat. Tidak menjadi satu bangsa yang memimpin sebagaimana yang dikehendaki oleh Islam. Islam menghendaki kita ada izzah, kita memimpin. Puncanya kenapa? Kerana kita tak ikut Islam. Allah Ta'ala telah menjanjikan bahawa cahaya Islam tak boleh dipadam. Walaupun Nabi tak ada, yang bawa perjuangan ialah parti-parti Islam yang ditubuhkan di seluruh dunia.
Di tanah Melayu ni, tahun 51 ulama-ulama kita menubuh PAS. PAS memainkan peranan untuk mengajak semula orang Islam khususnya, dan mengajak orang bukan Islam, menyokong kita untuk mendirikan kerajaan yang adil, membawa rahmat kepada seluruh manusia. Macam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berhijrah ke Madinah. Nabi mengumpulkan orang-orang Muhajirin dan Ansar yang sudah Islam, mengajak orang Yahudi, mengajak orang musyrikin, mengajak orang Kristian supaya bersepahaman untuk mendirikan negara yang berdaulat. Maka wujud negara yang ditunjuk oleh Al-Quranul Karim yang telah berjasa 1300 tahun lebih dengan tamadun-tamadunnya. Inilah yang kita nak hidupkan semula. Sepatutnya kita orang Islam sendiri kena sedar dulu pada orang lain. Hari ini kita menyaksikan negara-negara komunis gagal. Kita menyaksikan negara-negara barat, Amerika dan Eropah gagal menghadapi masalah keruntuhan akhlak, masalah kemanusiaan, masalah ekonomi yang terlalu parah. Mengapa kita orang Islam tak balik pada agama kita sendiri? Tunjuk agama kita sendiri, agama yang hebat, agama yang boleh memerintah manusia. Alhamdulillah, kita mendapat sedikit perkembangan di zaman mutaakhir ini. Apabila kita mencapai kemajuan, walaupun dalam pilihan raya baru-baru ini kita hanya dapat 21 kursi, tetapi kita dapat kursi yang banyak di Dewan Negeri. Di tanah Melayu, negeri tanah Melayu ini tidak ada negeri yang tak ada kursi PAS. Malaikat Sabah, Sarawak dan Melaka. Negeri lain semua ada kursi. Semua ada kursi PAS. Ini kemajuan yang kita capai. Walaupun kita tak banyak kursi di parlimen, kita menguasai sebuah negeri Kelantan. Dan kita menjajati dalam kerajaan negeri Selangor. Ini kedudukan kita. Dan kita lebih berpengalaman daripada parti-parti yang lain. Kerana kita lebih lama dalam memerintah negeri sejak di Kelantan, sejak di Terengganu tahun 69 lagi. Ini pencapaian kita. Di mana kita terbantul, kita ada agak ketinggalan melalui postmortem yang dibuat dalam pilihan raya baru-baru ini. Kita mendapat undi yang meningkat di kalangan orang bukan Islam, undi yang meningkat di kalangan orang muda lelaki. Tetapi orang muda perempuan, undi kita tidak meningkat. Di sini menunjukkan bahawa remaja perempuan kita ada sedikit masalah. Di sini perlunya peranan muslimat untuk menggiatkan amirah, menggiatkan nisa, kerana mereka adalah pengundi yang besar untuk pilihan raya yang akan datang. Hal-hal ini sangat penting kita beri perhatian. Terutamanya negara kita sudah menghadapi krisis akidah, krisis politik, krisis akhlak, krisis ekonomi, dan berbagai-bagai masalah. Kita tidak selamat kalau kita tak perkasakan Islam menguasai negara kita. Nak selamat, perkasakan Islam. Mesti menangkan Islam. Sampaikan pengaruh kita kepada seluruh rakyat. Walaupun orang payah nak faham, inilah dia perjuangan. Kalau orang mudah sangat faham, itu bukan perjuangan. Orang payah faham, ini perjuangan. Perjuangan. Bila orang faham, orang kuat bersama dengan kita. Kalau mudah faham, rapuh dengan kita. Kita mahu orang betul-betul faham. Di mana untuk memberi kepahaman ini dengan ilmu dan khidmat masyarakat yang kita sumbangkan. Saya sudah berpuas hati dengan kegiatannya Yayasan Ahli Muslimat untuk mengembangkan sayap di dalam masyarakat. Tetapi belum puas hati lagi, kerana banyak lagi anggota-anggota masyarakat yang tidak menyokong kita. Mudah-mudahan istimewa yang dianjurkan sempena 50 tahun muslimah ini memberi makna yang sangat besar, khusus bagi PAS Negeri Terengganu. Kita kena ingat, Negeri Terengganu negeri yang paling akhir sekali dijajah oleh British tahun 1928, paling akhir sekali. Negeri Terengganu negeri yang pertama PAS menang tahun 59. Kita menang dulu daripada Kelantan, menunjukkan pengaruh kita kuat di Terengganu.
Tetapi kita menjadi sasaran serangan yang hebat daripada lawan kita. Muslimat mempunyai peran yang sangat besar di negeri Terengganu. Bukan sahaja Terengganu menyumbangkan kursi yang pertama kepada muslimat bagi seluruh Malaysia, bahkan seluruh politik dunia Islam. Dunia Islam tidak menonjolkan muslimat menjadi calon. Kita pertama tahun 59 menonjolkan muslimat jadi calon, dan kita menang. Kita telah menempa sejarah. Dan bagi Terengganu, mereka kena tahu sejarah Terengganu. Ada seorang muslimat nama dia Tengku Aminah. Tengku Aminah ni memainkan peranan yang besar menyokong untuk Guru Jamaah Limau dalam menentang penjajah. Orang Ulu Terengganu tahu sejarahnya. Ini adalah satu perkara yang sangat penting yang perlu kita kaji sejarahnya. Muslimat ada peranan yang sangat besar bagi Terengganu. Mudah-mudahan perjumpaan ini memberi makna yang sangat besar dan diberkati oleh Allah bagi menggerakkan kerja kita di masa yang akan datang. Maka dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, dengan memohon berkat daripada Allah, maka program kita akan dilangsungkan seterusnya. Sekian. Wabillahi